Seperti yang kita sedia maklum, sikap perkauman tidak lagi asing di dunia ini. Sikap perkauman ataupun racism, bahasa Inggerisnya racism, merupakan satu sifat kepercayaan, sikap dan amalan di mana segelintir orang mendiskriminasi segolongan manusia dengan ciri-ciri perkaumannya. Pada awalnya, kepercayaan ini mengandaikan bahawa manusia boleh dibahagikan kepada kaum yang berbeza dan juga dapat membezakan bahawa nilai dan darjat seseorang boleh ditentukan berdasarkan kaum yang diwakili. Namun begitu, kepercayaannya tersebut telah membawa kebinasaan terhadap manusia. Kini sifat rasisme ini telah melibatkan banyak kaum dan bukan sahaja di Malaysia, di luar negara juga terdapat kepercayaan ini. Contoh isu perkauman yang berlaku di Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara berbilang etnik dengan penduduk yang majoritinya beragama Islam. Tuduhan rasisme berpunca daripada keutamaan perkauman yang terkandung dalam dasar sosial dan ekonomi kerajaan Malaysia, serta ketegangan yang lebih meluas antara pelbagai kumpulan etnik. Konsep ketuanan Melayu atau ketuanan Melayu diterima dalam bidang politik oleh banyak orang Melayu. Diskriminasi adalah meluas dipaparkan secara terbuka dan diterima dari keturunan etnik yang tersirat kepada intoleransi agama. Mengecas bukan Melayu untuk berkhidmatan adalah sangat biasa. Terdapat 4 jenis rasisme. Antaranya ialah rasisme individu, rasisme struktur, rasisme ideologi dan rasisme berbalik. Rasisme individu ialah amalan yang dilakukan perseorangan dan rasisme struktur ialah amalan yang dijalankan melalui institusi sosial seperti perundangan dan pendidikan. Selain itu, rasisme ideologi disokong oleh justifikasi bersistem, manakala rasisme berbalik ialah amalan rasisme yang tercetus sebagai reaksi kepada rasisme. Ia ialah punca-punca yang menyebabkan isu perkauman. Yang pertama, perbezaan antara budaya dan agama. Isu perbezaan budaya ini seharusnya dipandang serius dan dihadapi dengan sikap positif untuk mengelakkan kekangan kekuatan perpaduan masyarakat. Antara faktor yang membawa kepada cetusan isu ini adalah kurang kefahaman mengenai sensitiviti kaum antara satu sama lain. Sebagai negara yang multi-etnik dan terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, masyarakat Malaysia seringkali berhadapan dengan isu-isu sensitif yang dicetuskan oleh perbezaan persepsi daripada budaya kaum yang berlainan. Sikap kurang kewaspadaan dalam perlakuan dan ketuturan dalam kalangan sekelompok masyarakat kadang-kala akan melemahkan lagi asas perpaduan dan merenggangkan hubungan antara kaum. Punca seterusnya ialah disebabkan sistem pendidikan yang terasing. Setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. Maksudnya adalah sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda dan perbezaan etnik kurang memainkan peranan yang berkesan bagi memupuk integrasi dan persefahaman dalam kalangan pelajar. Situasi ini hanya akan menyebabkan interaksi mereka terhad di antara etnik yang sama sahaja. Implikasi bagi hubungan etnik ini hanya memberikan kesan yang negatif kepada negara Malaysia. Semua etnik masing-masing mempertahankan bahasa ibunda mereka dan sukar untuk menerima bahasa ibunda kaum yang lain. Dan itu ialah punca daripada propaganda isu perkauman di media sosial. Pembangunan media sosial sejak kebelakangan ini telah memberi kesan kurang baik terhadap perpaduan negara. Keselamatan negara telah terbuka dengan pelbagai ancaman yang meningkatkan ketelusan iaitu transparansi tentang pemerintah dan ia telah membuka ruang kepada rakyat Malaysia bagi membincangkan isu-isu politik sama ada penyokong kerajaan ataupun pembangkang. Walaupun media sosial turut menjadi saluran alternatif maklumat dalam mempromosikan nilai demokratik, ramai pengguna kurang berhati-hati apabila melemparkan tuduhan. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, terdapat pelbagai cara yang dapat mengatasi masalah perkauman ini. Antaranya adalah pertama, melalui didikan ibu bapa. Fikiran dan kelakuan anak-anak dipengaruhi oleh sikap ibu bapa mereka. Sebagai contoh, anak-anak mereka akan didedahkan tentang kewujudan isu-isu kaum sejak mereka kecil lagi. Terdapat segelintir ibu bapa yang masih mempunyai tanggapan yang salah terhadap isu-isu perkauman. Jadi mereka cenderung untuk memberi fakta yang terpesong yang akan mempengaruhi anak-anak terhadap bangsa-bangsa dan kaum-kaum yang lain di Malaysia. Oleh itu, hal ini menyebabkan perpaduan dan persepakatan antara kaum dan bangsa sukar dicapai. Ibu bapa perlulah menunjukkan keikhlasan kita dalam menjalin hubungan dengan sesiapa pun, terutama dengan jiran, tetangga dan anggota masyarakat yang berbeza warna kulit, kebudayaan dan agama dalam kehidupan seharian.
Apabila ibu bapa mengamalkannya, justru dapat menunjukkan impak yang positif terhadap anak-anak kerana ibu bapa merupakan role model mereka ketika mereka masih kecil. Kedua, perkauman dapat diatasi dengan sistem pendidikan kerana ianya dapat memainkan peranan yang berkesan untuk menjamin keamanan sesebuah negara yang mempunyai pelbagai golongan etnik, kaum dan budaya. Selain itu, ia menjadikan sesebuah negara itu dapat melahirkan satu generasi yang menghormati satu sama lain, perpaduan harmoni dan persefahaman antara golongan etnik, budaya dan kaum. Budaya pemikiran dan sikap perkauman ini dapat dikikis dan juga dihapuskan di kalangan para pelajar dengan pendidikan yang berkesan. Sebagai contoh, Malaysia juga boleh mencapai perpaduan dan kesepakatan kaum melalui co-kurikulum di peringkat sekolah rendah, menengah maupun pengajian tinggi. Sebagai contoh, aktiviti-aktiviti co-kurikulum seperti aktiviti kesenian, kebudayaan dan juga sukan dapat dilakukan bagi menampakkan hasil yang lebih positif. Tambahan juga, ia juga membantu lagi untuk merapatkan ukhuwah di antara pelajar-pelajar yang berlainan kaum dan bangsa. Aktiviti-aktiviti yang sebegini boleh juga membangkitkan semangat tolong-menolong dan setia kawan serta saling percaya antara satu sama lain di antara pelajar-pelajar pelbagai kaum dan budaya yang terlibat. Penglibatan pelajar secara terbuka dan aktif dalam bidang co-kurikulum ini akan melahirkan individu yang berfikiran terbuka dan matang dalam pergaulan, perhubungan dan bersosial antara pelajar berlainan kaum. Akhir sekali, yang ketiga ialah melalui media sosial ataupun media massa. Media sosial bukan sahaja sumber pencarian atau maklumat utama kita. Ia juga merupakan medium yang membekalkan fakta dan data tertentu. Hal ini kerana penyebaran fitnah dan berita palsu semakin berleluasa dan menular, terutamanya apabila melibatkan sensitiviti perkauman, budaya atau agama. Setiap individu perlulah berfikir dan menyahihkan tentang berita itu terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Setiap individu bertanggungjawab dalam menyampaikan atau berkongsi maklumat, terutama yang menyentuh sensitiviti dan berkemungkinan tidak sahih. Pihak berkuasa wajar untuk menguatkuasakan undang-undang kepada pesalah yang mencetuskan isu atau sesuatu yang dapat mencetuskan pertelingkahan antara kaum dan masyarakat. Rantaian berita di aplikasi WhatsApp juga amat membimbangkan kerana kebanyakan masyarakat berandaian berita tersebut sahih dan menyebarkan secara rantaian kepada setiap kumpulan di dalam aplikasi tersebut. Oleh kerana itu, sekiranya sesiapa yang ternampak sesuatu perkara yang akan menimbulkan kemarahan sesebuah kaum atau penganut agama adalah sangat wajar untuk kita laporkan kepada polis. Seterusnya ialah kesan-kesan yang akan berlaku jika isu perkauman ini semakin berleluasa. Yang pertama, pada kesan sosial ialah orang ramai akan bermusuhan dan berpecah belah. Pada kesan ekonomi pula ialah negara akan mengalami masalah ekonomi iaitu wang. Dan seterusnya ialah pada kesan kepada integriti dan imej negara ialah negara luar akan memandang serong atau rendah kepada negara kita. Kesimpulannya ialah hubungan kaum yang harmoni adalah kunci perpaduan dan kestabilan negara. Bagi mencapai kemajuan, negara memerlukan rakyat yang dedikasi dan komited untuk menjalankan tugas dengan bertanggungjawab. Justeru, masyarakat perlu saling memahami dan menghayati 8 nilai satu Malaysia iaitu budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integriti. Malaysia pada masa sekarang berada dalam proses pembangunan yang akan menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan global yang besar. Dengan itu, negara kita amat memerlukan kesatuan dari semua golongan masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa. Sebarang kesangsian, kecurigaan dan ketidakpuasan hati antara kaum yang diterjemahkan secara berlebihan hanya akan mewujudkan ketidakstabilan dan persengketaan serta akhirnya merugikan negara kita sendiri dan membazirkan usaha-usaha yang telah diusahakan oleh pemimpin-pemimpin dahulu.